Okay, welcome back to my podcast. Podcast apa? Podcast Sembang Sampai Jadi. Okay, jadi kita sudah sampai ke episod yang keempat, iaitu episod yang terakhir. Kita sudah membincangkan tentang episod pertama, latar belakang tokoh, episod kedua, karya-karya, dan episod yang ketiga, tema karya. Dan untuk episod ni kita akan membincangkan tentang sumbangan karya ini kepada dunia sastera lah. Jadi hari ini bersama saya lagi, iaitu hos anda yang handsome dan kacak, iaitu Hamizan. Saya ada menjemput seorang tetamu jemputan, iaitu Pamela. Hai Pamela, dah makan? Hai. Dah. Sehat. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk episod kita kali ini kita akan membincangkan tentang sumbangan Mansuri bin Salikun inilah terhadap karya sastera. Jadi Pamela, apakah sumbangan yang beliau berikan terhadap karya sastera ini? Boleh tak awak terangkan dengan lebih lanjut? Boleh. Jadi terangkan lebih lanjut kepada penonton kesayangan saya ni. okey. Jadi sumbangan beliau yang pertama yang paling kita boleh lihat adalah kita boleh nampak kesannya sampai sekarang, iaitu bagaimana beliau menyemarakkan dan memartabatkan puisi-puisi moden ni dalam zaman sekarang. Jadi seperti yang kita tahu, Mansuri ni dia adalah antara penyair yang mempelopori puisi moden, terutamanya pada era 1950-an lah. Jadi beliau banyak membawa perubahan dan juga pembaharuan dalam memperkenalkan sajak bebas yang lebih imajinatif dan juga tidak terikat kepada yang tradisional lah. Jadi puisi beliau juga banyak menyentuh tentang falsafah, pemikiran dalaman dan juga bahasa yang bertenaga. Sambil itu juga Mansuri banyak menggunakan gaya yang baharu lah untuk membuka jalan kepada penyair yang di luar sana untuk bebas berpuisi dan juga menghasilkan karya sastra yang lain macam tu. Jadi tanpa tokoh macam Mansuri ni, dunia puisi moden kita macam memang berkurangan lah, memang pupus lah kan. Ya. Jadi dia ni macam memartabatkan lah puisi moden ini dalam dunia sastera kan. Ya. Jadi tapi kan selain tu ada lagi takkan dia buat macam tu je. Dia ni tokoh terkenal, dah 3 episod tau. Ya. Boleh tak terangkan lagi? Silakan. Boleh. Antara sumbangan beliau yang lain ialah beliau juga merupakan ahli dalam asas. Tahukah asas apa? Asas 50. Kita tahu apa? Asas 50 tu Angkatan Sastrawan 50. Jadi beliau merupakan salah satu ahli asas 50 ni lah. Lepas tu beliau ni juga banyak memperjuangkan puisi moden ataupun karya-karya sastra yang lain. Contohnya, beliau juga memodernkan puisi Melayu dengan gaya sajak bebas dan juga pemikiran yang lebih segar. Sampai itu juga meninggikan martabat sajak sebagai genre utama kesusastraan moden. Beliau juga aktif menggerakkan kegiatan asas 50 ini melalui penulisan, diskusi dan juga penerbitan sesuatu karya sastrawan lah. Okey, yang terakhir juga beliau berjaya menghasilkan puisi dan esei yang membawa pelbagai tema, pelbagai genre, antaranya ialah kemanusiaan, falsafah, pasal ketenangan jiwa macam tu. Jadi genre yang beliau hasilkan adalah bebas dan juga tidak terikat kepada yang tradisional lah, terutamanya dalam mereka yang sebagai ahli asas 50 macam tu, Mizan. Jadi dia bukan je penyair, dia bukan saja penyair dan apa? Ahli asas. Asas 50. Kan? Angkatan sastrawan kan tadi? Ya, sastrawan 50. Beliau ni adakah beliau ni adalah meningkatkan juga semangat nasionalisme melalui karya-karya dia? Ya, beliau juga ada meletakkan isu pasal negara macam contohnya perang masa di Indonesia ke apa, dia tak semestinya di Malaysia sahaja. Beliau menegaskan bahawa nasionalisme ni patut diamalkan lah, macam bebas lah macam tu. Sebab tu puisi beliau lebih kepada genre yang bebas.
Itu je. Ya, itu je. Oh. Tapi karya-karya dia ni lama dah kan? Lama dah. Oh, tapi walaupun dah lama kan, tapi masih relevan dan digunakan sehingga kini sebab bahasa yang unik dan mendalam kan? Iya. Oh, jadi ada tak sumbangan yang lain lagi? Oh, jadi kalau kat dunia kita ni tak ada tokoh macam Mansuri ni, puisi kita mungkin dah pupus kan? Ya. Jadi memang sangat, jadi beliau tu macam memartabatkan puisi moden lah kan? Ya. Oh, jadi selain tu ada lagi tak sumbangan dia? Ada. Jadi Mizan, selain beliau menjadi ahli asas 50 ni juga, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya sastra yang bermutu dan berkualiti tinggi. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa penghasilan sajak ni dia berkualiti tinggi dan taklah susah untuk kita mau buat sesuatu saja ataupun karya tu, tetapi kita perlukan banyak idea, pemikiran dan juga usaha lah yang perlu kita taburi untuk menghasilkan sajak yang berkualiti. Jadi beliau ni juga banyak mengetengahkan sajak yang dapat digunakan sebagai kajian, terutamanya pelajar macam kita ni lah, untuk menjadi bahan rujukan mereka, terutamanya mereka yang mengkaji karya-karya sastra yang lama, moden dan juga tradisional tu lah. Dah. Okey, jadi adakah karya ni masih relevan tak sekarang ni? Masih. Kenapa tidak relevan pula? Jadi yang pelajar-pelajar pakai sekarang ni Relevan. karya-karya dia lah kan? Ya. Oh, jadi ada apa-apa lagi tak sumbangan beliau ni? Ada satu lagi. Jadi dalam banyak-banyak karya beliau juga banyak mengetengahkan beberapa tema antaranya kerohanian dan juga kemanusiaan. Yang ini seperti yang kita boleh tahu lah, beliau mahu mengetengahkan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian masyarakat, tak kira bangsa, umur dan latar belakang mereka, untuk mengamalkan nilai-nilai beradab lah, supaya kita dapat dijadikan sebagai panduan kehidupan seharian macam tu. Dia banyak mengandungi pengajaran, nilai-nilai murni macam tu sajak beliau. Sangat menarik ya. Sangat menarik dan penjelasan yang bagus dan jelas daripada Pamela. Ya. Jadi sebelum kita akhiri episod kita yang last ni Pamela, boleh tak awak rumuskan apa yang awak cakap semua tadi untuk kita macam ringkaskan lah. Okay. Boleh. Jadi Mansuri ni dia dia seorang yang sangat berpuitis, sangat kreatif dalam menghasilkan sajak-sajak dan karya sastra. Beliau juga menggerakkan asas 50, menghasilkan karya bermutu, karya sastrawan yang berkualiti tinggi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Selain itu juga beliau memperkenalkan pelbagai tema dan juga genre sastra yang dapat kita lihat pada zaman sekarang lah Mizan. Okay, macam itulah. Okey, terima kasih Pamela. Sama-sama. Atas penerangannya sangat jelas, dan terima kasih juga sudi berkongsi masa dengan kami. Dan untuk penonton saya, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sama-sama Mizan. Jadi itu sajalah untuk episod kita dan topik kita tentang tokoh Mansuri bin Salikun. Saya harap keempat episod ini dapat membantu penonton saya yang cantik, comel, handsome, kacak macam saya ni dapat memahamilah siapa itu Mansuri bin Salikun. Jadi sekian saja daripada podcast kita kali ini. Jumpa lagi di episod yang lain. Bye-bye dan kacau. Terima kasih kerana menonton.